testing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Tuanku Jaafar, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat in rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Baik, yang pertama-tama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya kita dapat berhimpun setelah sekian lama kan kita berhimpun. Maknanya kita ni kalau solat tu kemarin AJK tak apalah kan, AJK mungkin dah lama solat berjemaah ni. Jadi kita yang jemaah ni kan mungkin kita rasa nikmatnya tuan-tuan maknanya iman kita apabila kita solat berjemaah tu, iman kita rasa naiklah sikit kan. Kalau solat dekat rumah tu manjang 3 ke 4 3 ke 4 kan. Bahawa kita kadang-kadang melayang tengah berjemaah pun boleh melayang, apatah lagi solat seorang-seorang kan. Solat berjemaah di rumah pun sama je kan. Kita jadi imam, kita pusing belakang, berapa abang semayang tadi kan. Kan kita pun kadang-kadang lost kan. Jadi Nabi SAW beritahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi alhamdulillah di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, di atas segala-gala nikmat yang dikurniakan kepada kita dari segi fizikalnya dan juga spiritualnya, alhamdulillah kita masih lagi tetap di atas jalan iman dan Islamnya. So yang kedua apa ni? Kita ni fasa berapa ni? Marin fasa-fasa ni tu ya, TTJ fasa 1 situ, fasa 2 belakang family store kan. Sekarang ni kita ada fasa pula dah. Kan kita ni 9 alhamdulillah fasa 2. Yo. 3 dah esok kan? Esok fasa 3. Alhamdulillah lah kita sudah beralih ke fasa 3 kan. Tapi kita nak kena ingat jugalah fasa 1 ke 2 ke 3 ke, semua ni yang beri manusia kan. Manusia yang beritahu, dia beritahu 2 gitu kan, dia beritahu 3 kan. Kadang-kadang kita nak kena ingat juga manusia tu kita tunggu sangatlah bila lah nak fasa 2 fasa 3 kan. Kadang-kadang bila Allah Taala bawa kepada kita, kita lupa kan. Allah bawa datang bulan Ramadan kepada kita kan, kita bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah kan, kita lupa kadang-kadang. Yang kita kira itu berapa kes hari ni kan. Kita ni PKPB ko, PKPP ko kan. Jadi yang tu yang kita sibuk benar. Kita lupa kadang-kadang kita yang sekarang ni kita berada pada bulan, masih lagi di dalam bulan Muharram. Kita masih lagi di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu sendiri membawa maksud bulan yang diharamkan. Bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan kemuliaan bulan itu sendiri. Kan? Jadi dilarang. Maksudnya ketika zaman Nabi SAW tidak boleh berperang pada bulan Muharram kecuali ada kemudian datang arahan tu sebab atas sebab-sebab tertentulah. Tetapi secara umumnya bulan-bulan haram yang ada 4 tu, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab, bulan ini dirahmati, dihormati. Bulan ini adalah bulan yang dihormati. Tidak dilakukan padanya perkara-perkara yang merosakkan kehormatan bulan ini. Tak berperang, tidak juga merosakkan, tidak membunuh maruah orang, tidak merosakkan maruah orang, tidak memalukan orang, tidak mencerca orang, tidak melakukan segala benda yang politik buat hari ni. Politik semua benda tu dia buat. Jadi kita orang Islam, orang yang beriman tidak melakukan. Apatah lagi lebih-lebih lagi ianya pada bulan haram.
Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh tapi hadis ni sahih lah. Nabi SAW sebut afdalus siyami ba'da Ramadhan, sebaik-baik berpuasa, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan, Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah al-Muharram. Maknanya selepas bulan Ramadan, puasa pada bulan yang paling baik adalah pada bulan Muharram. Ini juga menunjukkan bahawa bulan Muharram adalah bulan haram yang terbaik di kalangan 4 bulan itu. 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab tu. Muharram adalah bulan yang terbaik. Jadi nak kena ingat jugalah, saya pun sama lah. Maksudnya kita nak kena ingat juga, kita sibuk nak pasal 2, pasal 3, kita lupa kita berada pada bulan Allah Al-Muharram. Nabi juga sebut bulan Allah Al-Muharram. Apa maksud dia tu? Maksud dia apa? Kan special sikit lah bulan ni. Kan macam saya dulu pernah sebut lah. Maknanya kita ada anak semua kan. Kita ada 10 anak. Kan, jadi seorang ni kita sebut ni anak abah. Kan kita bukanlah nak khabar dia ni special ke apa, tak. Kan kita bukanlah nak begitu, tapi dia ni something special sikit lah dengan kita budak ni. Kan, jadi begitulah juga maksud Nabi SAW bila dia beritahu bulan Allah Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram, bulan yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, jadi kita ni nak sambunglah kita punya kuliah, yang mana kita ini sekarang ni belajar, nama kitabnya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Tak ada ke tidak lagi kitab ni? Alhamdulillah ada tuan-tuan. Lama nak belajar kita ni Hisnul Muslim ni, bertahun-tahun tak habis-habis ni. Tapi tak apa. Yang penting kita ingat kan, yang penting kita ingat kan, ilmu tu bukan khatam. Tapi saya nak ingatkan baliklah kenapa kita belajar kitab Hisnul Muslim ni, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ni. Kenapa kita perlu belajar kitab ni? Sebab apa maksud nama buku ni Hisnul Muslim? Hisni maksud dia kubu. Kubu. Kalau kita ni orang Islam, fizikal kita ada kubu tak? Orang Islam ni ada kubu tak? Ada. Tanah air kita ni ada kubu. Nak elak daripada orang serang kita, kita ada kubu kita secara fizikal. Untuk elakkan serangan-serangan daripada luar, kita ada kubu kita. Orang Islam, mana-mana negara Islam ada kubu. Tapi kubu secara spiritual kita, kita nak elak perasaan resah kita, perasaan sedih kita, perasaan takut kita, perasaan bimbang kita, gangguan lagi, psikologi tak betul. Mana kita punya kubu, mana kita nak protect dia. Yang inilah yang kita nak belajar. Hisnul Muslim, kubu orang Islam, benteng orang Islam. Buku ni kalau terjemahan dia tulis perisai, perisai orang Islam. Jadi mana kita punya kubu, inilah kubunya. Mana kita ambil kubu ni? Kubu ni kita ambil daripada siapa? Daripada guru ni ke? Tak. Kita ambil daripada guru, daripada segala guru, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang ni kalau dia belajar kan, dia rasa dia belajar agama banyak dah. Tapi dia rumah saya dengar petua guru ni cakap macam ni lah. Petua guru ni, petua guru tu, petua Tok Syekh ni, petua Habib ni lah, contoh kan. Dia gemar benda-benda tu. Bila kita bagi tahu Rasulullah bagi tahu, dia tak mau dengar, dia dah nak dengar guru dia. Demikian tuan-tuan, belajar agama ni, kalau kita rasa kita lebih besarkan guru kita daripada Nabi dan Allah, kalau kita rasa belajar macam tu, maknanya kita bukan belajar agama. Di akhirnya kita besarkan siapa? Guru kita. Itu bukan agama. Agama itu apa yang maqala Allahu wa maqala Rasul, apa yang Allah dan Rasul bagi tahu. Kan? Orang kata kalau nak makan nak elak Covid ni, makan ni. Ni petua kan. Petua kan. Nanti Allah bagi sembuh. Kita tanya dekat dia balik.
Ada ke Allah khabar nak sembuh kan? Dia kata tak ada. Tapi kalau Allah nak sembuh, dia sembuhlah. Kan? Dia fadilat dapat jago ni, Fadilat ni siapa nak beri? Kan kita buat petua-petua ni, kita amal lah betul-betul ni. Siapa yang nak beri fadilat tu? Yang nak beri fadilat tu Allah. Kelebihan tu siapa yang nak bagi? Allah. Allah ada khabar, Allah tak ada khabar. Kalau Allah tak ada khabar, maknanya benda tu tak ada lah. Kalau Allah nak bagi, kita minta, dia bagilah. Tapi kita bagi tahu orang, ni buat ni dapat ni. Siapa yang nak beri? Yang nak berinya Allah. Jadi macam mana kita nak tahu Allah nak beri ke tak beri ke? Kita kena tengok apa yang Allah bagi tahu ataupun Nabi bagi tahu. Sebab tu kita belajar Hisnul Muslim ini. Kalau doa untuk ketika sedih, doa untuk ketika ni, kan, nanti dia akan dapat perlindungan, dapat ni. Dapat tu betul sebab Nabi bagi tahu. Tuan-tuan, jadi saya nak ingatkan juga, itulah kitab yang kita belajar ni, tuan-tuan. Okey. Baik, hari ni kita nak sambung lah. Kita nak sambung kita punya kuliah. Kita hari tu last kali sebelum Ramadan, saya ingat bulan Syaban kot. Rajab, Syaban, lepas tu Syaban, lepas tu Ramadan dah tak ada. Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ni Muharram balik start kan. 4 bulan Okey, jadi kita nak sambung. Kita last hari tu pada zikir dan doa yang ke-54. Hari ni kita nak sambung zikir ataupun doa yang ke-55. Apa zikir Zikirnya adalah ataupun tajuknya adalah tajuk yang ke-24. Zikir yang ke-55, dia susun tajuknya adalah tajuk yang ke-24, iaitu ad-du'a'u ba'da at-tashahhudil akhir qabla as-salam. Doa selepas tasyahud al-akhir sebelum memberi salam. Itu yang kita nak belajar hari ni. Last hari tu kita belajar selawat. Selawat. Kalau kita ingat dulu, last kali selawat. Lepas baca tahiyat, ada beberapa lafaz tahiyat tu kita dah belajar at-tahiyat. Apa maksud tahiyat? Lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum. Lepas tu kita belajar selawat. Selawat yang diriwayatkan dalam kitab ni lain sikit daripada selawat yang kita baca tu. Lain sikit lah dia punya susunan tu. Siapa yang ada kemampuan, lancarlah kan. Contoh lain ni apa macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 2 kali kan. Biasa kita sekali kan. Jadi dia lebih kurang macam itulah. Tapi maksud kita dah syarahkan juga pada sesi kuliah yang lalu. Okey, kita nak lompat terus kepada doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey. Iaitu apabila kita dah baca at-tahiyat, lepas kita selawat, habislah kita punya rukun tadi. Tapi ada tak benda yang boleh dibaca lagi? Ada, iaitu doa. Jadi Nabi SAW sebut tentang membaca doa ketika tasyahud ni. Nabi kata, summa yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu. Nabi bagi tahu dia takhayyar, kemudian dia ataupun dia bacalah doa ketika itu a'jabahu, yang dia suka. Dia suka nak minta apa waktu last. Jadi kita boleh berdoa ataupun kita boleh tak doa. Yang pertama sekali, boleh tak doa? Boleh berdoa. Yang kedua, kena doa Nabi sahaja, yang Nabi ajar sahaja ke? Yang Nabi ajar adalah doa yang terbaik. Sebab Nabi itu SAW, Nabi adalah jawami'ul kalim. Ini dia, bila dia cakap tu, dia merangkumi semua benda. Kadang-kadang kita ni heboh, mau kita punya reta kan, kita sibuk nak reta kita tu, kita sibuk nak dengan anak kita, cucu kita sibuk. Sedangkan semua itu adalah dunia. Kita terlupa akhirat. Jadi kita doa dengan doa Nabi supaya kita boleh rangkumkan segala doa itu di dalam doa kita. Jadi pilih doa Nabi adalah doa yang terbaik. Yang keduanya, boleh tak doa selain daripada doa Nabi pun boleh. Yang ketiga, boleh tak dia nak bercakap
ataupun nak baca bahasa Melayu pun boleh, tapi jangan sampai dongah lah. Sebab bila dah bercakap bahasa Melayu, dia dah jadi syiar, jadi tak boleh. Syiar dalam solat hanyalah bahasa Arab. Tapi dia cakap, ya Allah, dia baca Allah ta'ala, kan, tak dongah. Boleh tak? Boleh. Begitu juga dalam sujud. Boleh. Okey. Tapi jangan sampai terdongah orang sebelah. Nak bini baru doa nak minta bini baru Yang tu tak boleh lah sampai terdongah. Terdongah tengok sendiri pun tak boleh, apatah lagi terdongah telinga orang. Okey, kita nak tengok apakah doa yang dibaca oleh Nabi SAW apabila tasyahud akhir. Kejap saya nak tengok hadis dulu. Okey, kalau ikut dalam buku tu, apa doa dia? Yang pertama, doa nombor 55, tapi doa pertama di dalam doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4. Baik. Jadi hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nak cari balik hadis ni. Kat mana ni? Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Apabila seseorang kamu bertasyahud, mana datang perkataan tasyahud ni? Tasyahud ni makna tahiyat lah. Kenapa kita namakan tahiyat? Sebab kita baca at-tahiyyatul mubarakat. Sebab tu kita panggil tahiyat. Ada orang panggil tasyahud. Sebab apa? Sebab dalam tu juga kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Sebab tu kita panggil tasyahud. Ada orang panggil tahiyat, ada orang panggil tasyahud, tapi Arab biasanya panggil tasyahud. Apabila seseorang kamu bertasyahud, falyasta'iz billahi min arba', maka mintalah perlindungan daripada Allah, kepada Allah daripada 4 benda. Yang pertama apa? Yaqulu, dia berkata, Nabi SAW ajar kepada kita ni, apa nak baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini lain sikit. Wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi riwayat ni memang macam tu. Turuk hadis ni dia ada banyak jalan. Kadang-kadang orang ni terkedepan lafaz ni, ada orang lafaz yang tu di depankan, yang ni di belakang kan, tapi makna dia sama je. Terkadang dia terbalik-terbalik. Okey, jadi ada sedikit jadi ada yang susun Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dulu. Ada yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr dulu. Jadi begitulah lebih kurang lafaz dia. Okey, Nabi suruh minta berlindung daripada 4 perkara. Okey. Yang pertama apa? Allahumma. Maksud apa Allahumma ni, ingat tak? Ya Allah. Ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung. A'uz maksud dia aku bergantung dengan kau, aku berharap. A'uz maknanya engkau lah harapan, tak ada lah orang lain lah. Itu maksud a'uz. A'udzu. Ya Allah, aku berlindung dengan kau. Jadi kita jangan rasa bila kita baca a'udzu tu kita berharap dengan Allah, tapi ada ni 2-3 orang boleh bantu ni. Tak. Itu bukan a'udzu. A'udzu Allah. Engkau lah, inilah harapan aku. Ya Allah, aku berlindung. Aku berlindung, aku minta perlindungan, aku bergantung, itulah a'udzu. Bika, dengan engkau, min azabil qabr, daripada azab kubur. Okey. Sebelum daripada tu, sebelum kita pergi kepada makna, nak beritahu dulu hukum membaca
membaca doa selepas tasyahud. Apa hukum dia? Okey. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan membaca seperti Imam Ahmad dikatakan riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu mazhab Hanbali, mengatakan ia adalah wajib. Wajib. Sebab apa? Sebab Nabi kata, apabila seseorang kamu bertasyahud, falyasta'iz, mintalah berlindunglah dengan Allah. Itu maksudnya falyasta'iz tu fi'il amar. Fi'il amar maksudnya suruhan. Mintalah Allah lindung. Jadi bila Nabi bagi tahu macam tu kat kita, maksud dia apa? Dia boleh difahami sebagai wajib. Wajib. Sebab tu, tapi majority ulama di kalangan imam-imam mazhab mengatakan membaca doa selepas tasyahud hukumnya bukanlah wajib tetapi sunat. Mustahab dia kata, disukai. Mustahab tu maksud dia sunat lah. Okey, itu Jadi kita nak pergi balik kepada makna. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada azab kubur. Azab kubur. Dulu ada orang petikai azab kubur ni. Tidak ada azab kubur kau bahas. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dalam Al-Quran tak ada. Kan? Sebab dalam Al-Quran tak ada. Memang tak ada pun. Lafaz azab kubur itu tidak ada dalam Al-Quran. Sebab tu dia kata, sebab geng ni lebih dikenali di Malaysia sebagai golongan anti hadis. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kot Kasim Ahmad geng-geng ni. Maknanya dia nak terima Al-Quran dia. Hadis tak payahlah. Hadis ni kadang-kadang orang ni riwayat dia tak mau terima. Dia nak terima apa yang ada dalam Al-Quran sahaja. Jadi boleh tak macam tu Islam ni? Boleh tak Islam macam tu? Terima Quran ni lah. Nabi-nabi kobar ni lah, tak payahlah. Quran cukup lah. Tentu tak boleh tuan-tuan. Tak mungkin ada orang Islam yang boleh hanya menerima Al-Quran sahaja, tak mungkin. Sebab Nabi, apa tujuan Nabi datang? Selain daripada menyampaikan Al-Quran itu sendiri kepada kita. Sebab yang ajar Quran ni siapa? Allah bagi tahu, malaikat bagi tahu, Nabi ajar dekat sahabat. Jadi Nabi itu perantaraan dia Quran. Selain daripada dia juga adalah orang yang menerangkan Al-Quran. Jadi tak mungkin untuk kita terima Al-Quran saja tanpa memahami bagaimana Nabi SAW memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran, azab kubur memang tidak ada secara jelas di dalam Al-Quran, tetapi ia ada di dalam hadis Nabi SAW. Sebenarnya ada. Ketika Allah cerita tentang Ali Fir'aun, konco Fir'aun, Allah cerita dalam surah An-Nuh, surah Nuh, dia sebut fa'ughriqu fa'udkhilun fa'udkhilun nara, mereka itu ditenggelamkan kemudian dimasukkan dalam neraka. Orang mati ni terus masuk neraka kan tuan-tuan? Tak, dia akan masuk kubur dulu. Neraka bila pergi? Apabila kita setelah ditimbang amalan kita pada hari kiamat. Lepas timbang, borek amalan jahat masuk neraka, borek amalan baik masuk syurga. Waktu tu baru masuk neraka. Tapi Allah dah bagi tahu Fir'aun dan konco-konconya fa'ughriqu, ditenggelamkan laut, fa'udkhilu nara, kemudian dimasukkan dalam neraka. Adakah dia masuk neraka? Tak. Nara kat situ maksud dia masuk di dalam kubur, tetapi kubur dia macam neraka. Itu maksud dia. Jadi secara tak langsung ada maksud kubur, tapi secara terus tak ada lah. Jadi azab kubur ada. Jadi bila kita dengar ada orang khabar, tak ada lah azab kubur ni, saya dah baca Quran 300 kali dah, tak ada. Kan? Jadi tak benarlah dakwaan itu. Okey, itu tentang azab kubur. Lepas tu ada beberapa perkara lah tentang azab kubur ni. Adakah orang yang mati, itu mati pada hari Jumaat, dibebaskan? Pernah dengar tuan-tuan? Dibebaskan daripada azab kubur. Pernah dengar? Okey. Okey. Yang pertama sekali, hari Jumaat ni
hari Jumaat adalah hari yang terbaik. Terbaik di kalangan hari. Nabi SAW sebut khairu yaumin tala'at alaihi syamsu. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya, yaumul jumu'ah, ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu dicipta Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari itu dimasukkan Adam itu ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari itu juga dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus saatu. Dan kiamat tidak akan berlaku illa fi yaumil jumu'ah, kecuali pada hari Jumaat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah hari ini belum kiamat. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, Nabi pagi-pagi subuh dia baca apa? Pagi Jumaat subuh dia baca apa? Surah Sajdah. Surah Sajdah. Jadi dia bimbang hari itu hari kiamat. Jadi dia sebab tu kita kalau sunnah Nabi SAW kita baca surah Sajdah, lepas tu kita baca surah Insan pada. Tapi iman orang hari ini mungkin dia lemah sikit. Dia baca rakaat pertama Sajdah setengah sambung ataupun muka surat terakhir tu rakaat kedua kan. Tapi tak apalah. Apa-apa pun kita still melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak khabar tadi? Okey, hari Jumaat adalah hari yang terbaik. Jadi, ada tak hadis yang cerita orang yang mati pada hari Jumaat ini dibebaskan daripada azab kubur? Ada tak? Okey, ada. Cumanya ada sedikit masalah pada hadis ni. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Tirmizi. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu min fitnatil qabri. Tidak ada seorang Islam, tidak ada seorang Muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat kecuali Allah akan pelihara dia daripada fitnah kubur. Fitnah tu maksud dia ujian. Fitnah apabila kita sebut kat sini fitnah maksud dia ujian. Ujian ataupun cubaan ataupun musibah, itu maksud fitnah. Okey, daripada fitnah kubur. Hadis tu ada. Sebab tu memang ada satu kepercayaan orang yang mati hari Jumaat ini dia tak kena azab, ataupun special sikitlah orang mati hari Jumaat ni. Okey, cumanya hadis ni kata al-Imam Tirmizi, hadis ini hadis gharib. Hadis ini gharib tu maksud kalau dalam bahasa Arab terjemah gharib tu maksud dia pelik. Gharib tu maksud dia pelik, tapi dalam istilah hadis maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahaja kan. Yang datang daripada Nabi itu seorang sahabat, seorang yang riwayatkan. Yang riwayat tabi'in itu seorang. Sebab tu aqul gharibu ma rawa rawin faqat, maksudnya riwayat dia seorang. Jadi kalau hadis ni begitu penting, takkan seorang je yang riwayat. Itu maksud gharib. Hadis ni gharib. Ada yang kata hadis ini sanadnya dhaif, seperti Ibn Hajar kata sanadnya lemah. Tetapi disebabkan banyaknya jalan, ada yang mengatakan hadis ini baik. Jadi sekiranya mati pada hari Jumaat, mungkin ada kemungkinan besar, iaitu berdasarkan hadis ni maknanya mungkin kita mungkin kena tafaul, kita kena positif, kita kena positif, mungkin insya-Allah baik. Mungkin salah satu tanda husnul khatimah, tapi belum tentu. Mungkin tu adalah, tapi bukan semua orang. Sebab Nabi SAW meninggal hari apa? Hari Senin. Abu Bakar meninggal hari Selasa. Jadi hari itu tidak melambangkan apa-apa pun. Yang baik itu, yang baik tetap baik, yang jahat tetap jahat, walaupun hari apa pun dia meninggal. Okey, nak cerita pasal azab kubur tadi. Okey, yang seterusnya, wa min fitnatil lepas azab kubur, wa min azabi jahannam. Yang pertama minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Sebab azab kubur itu memang ada. Azab kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Uthman, dia kata apa? Innal qabra, sesungguhnya kubur ini awwala manazilal akhirah. Ini adalah rumah pertama sebelum kita pergi ke akhirat. Kubur ni rumah pertama kita. Akhirat ni jalan panjang, tuan-tuan. Kalau kita ada sedepa ni,
Dunia ni sikit je. Yang lain lagi sedepa, balance ni semuanya perjalanan akhirat kita. Kat dunia pun kadang kita pindah TTJ, kadang pindah Semenjaya, pindah ni, itu pun kita banyak rumah dah, apatah lagi hari akhirat. Lagi panjang perjalanan kita ni. Okey, perjalanan pertama kita adalah kubur. Fa in naja, kalau dia ni bebas, selamat pada kubur ini, fama ba'dahu aisar. Kata hadis ni riwayatkan Osman, Nabi SAW beritahu, kalau kubur ini kita bebas, apa yang datang selepas daripada kubur ni mudahlah. Mudahlah kat kita. Kalau kubur pun dah susah, fama ba'dahu asyad. Maksudnya yang datang lepas tu lagi teruk. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada azab pada rumah yang pertama kita ni. Mesti amalkan di setiap kita punya tahiyat. Kadang-kadang kita ni jangan sibuk dengan anak cucu kita. Kita fikir diri kita dulu. Dunia kita mungkin dah tak panjang. Mungkin ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Tapi yang selepas kita meninggal itu perjalanannya lebih panjang. Jadi kita kena fikir yang tu dulu. Sebab tu orang Islam ni tuan-tuan, dia punya pandang tu jauh, kan? Panjang jauh. Kalau orang bukan Islam, menego, belakang tu, last tu untung. Betul? Orang Islam pandang apa boleh? Untung, dapat tolong orang, dapat pahala borek masuk syurga. Yang tu jauh orang Islam pandang. Dia orang Islam ni dia kena pandang lagi jauh, kan? Jadi bila doa nampak yang lagi depan, kan? Ya Allah, cukupkanlah duit pencen aku contoh, kan? Tak cukup jauh. Yang jauh lagi azab kubur, lagi jauh. Selamatkan aku ketika ditimbang sana. Masukkan aku dalam syurga belakang lagi. Yang tu hebat orang Islam ni. Okey, yang kedua, min azabi jahannam, daripada azab jahannam, daripada azab jahannam. Jahannam ni salah satu nama neraka, jahannama. Okey. Seterusnya, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah al mahya wal mamat. Al mahya ni maksudnya fitnah ni, sebelum saya beritahu, fitnah maksud dia dalam bahasa Arab, fitnah maksud dia adalah ujian, cubaan yang akan menggoncangkan diri kita. Itu maksud fitnah. Fitnah itu maksud fitnah. Kau jangan fitnah saya. Yang tu bukan fitnah, itu maksud dia tuduh. Dan orang Melayu ni fitnah, kau jangan fitnah. Fitnah tu maksud dia tuduh. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab, fitnah maksud dia ujian, musibah. Sebab tu kita minta, ya Allah, daripada musibah al-mahya, musibah ketika hidup, al-mahya, wal mamat, dan ketika mati. Okey, apa musibah ketika hidup? Kita baca ada yang lancar kot, serongan ni ada yang lancar. Jadi apa maksud fitnatil mahya? Fitnah ketika hidup. Fitnah boleh datang kepada kita dalam dua bentuk. Cubaan kepada diri kita ni yang boleh boleh datang mudarat kepada kita ni, boleh datang dalam dua bentuk. Yang pertama, dia boleh datang dari segi dalam bentuk kesenangan. Kesenangan pun dia boleh menggoncang kita punya iman. Kita rasa senang sikit, tak payahlah pergi masjid dah, duduk dalam rumah ni, rumah pun sedap, kan? Jadi itu juga fitnah. Itu fitnah terhadap bila ada duit lebih sikit, ambil ni duit ni, baling kat orang, kan? Itu juga fitnah. Kita sombong dengan harta kita. Bila kita ada duit sikit, kita pun berlumba-lumba nak buat kejahatan, kan? Kau malam tadi pergi mana, kan? Jadi itu ujian kepada kita. Dan yang kedua, yang mana yang kita semua tahu, iaitu fitnah ketika hidup ini, dia boleh datang dalam bentuk kesusahan. Kesusahan ni memang betul lah, dia memang satu ujian lah. Tapi jangan lupa, senang juga boleh datang ujian kepada kita, ataupun musibah. Tapi susah lebih selalulah ujian tu. Maknanya bila susah tu datang, kita hilang sabar. Itulah maksud fitnah ketika hidup, kan? Ujian datang, kita sabar, kita dapat pahala. Tapi bila ujian datang, udahlah susah,
pahala pun tak dapat pula dosa kan. Kita dah susah, kita tak sabar, tak dapat pahala, maki pula orang, gaduh mau bini, gaduh mau anak, gaduh mau mak ayah, jadi rosak. Jadi itu juga fitnah yang boleh datang dari segi bentuk fitnah kehidupan ketika hidup. Okey, yang seterusnya wal mamat, fitnah ketika mati. Apa itu fitnah ketika mati? Okey, yang pertama sekali ulama mengatakan fitnah ketika mati ini adalah apabila kita disoal oleh malakaini, dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Apabila kita gagal untuk jawab soalan dia. Jadi kita mungkin akan, itu fitnah, maksud cubaan kita. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah ketika mati, iaitu aku gagal jawab soalan Munkar dan Nakir. Dan sebagian ulama mengatakan ketika indan naz'i ataupun indal ihtidar, ketika mana kita sedang nazak ataupun kita nak mati tu, ketika itu datang fitnah, ujian kepada kita kan. Diajak oleh syaitan itu, kau tak payahlah Islam ni dah, selama kau semayang ni apa kau dapat? Tak dapat apa-apa dah. Tak payahlah mengaku Tuhan dah. Datang benda-benda macam tu. Yang tu juga dinamakan fitnah ketika mati. Fitnah ketika mati. Nabi SAW sebut al-umur bi khawatimiha. Kita ni tuan-tuan, kita mungkin daripada muda, daripada kecil kan, kita, maksudnya ni cerita saya lah, maksudnya bukan saya lah, maksudkan kawan kan. Saya kawan-kawan mau budak-budak ni, kadang-kadang dia ni bila daripada kecil dia dah pergi surau kan, dia rasa sombong sikit kan. Dia nampak ada orang tua-tua pencen ni baru nak pergi surau, dia pun kau dah pencen baru nak pergi surau, dia belagak kan, dia belagak dah kan. Kita kena jaga diri kita lah kan. Tak kisahlah kita ni daripada awal pergi surau kau, baru nak pencen pergi surau kau kan, nak pergi sojid kau, tetapi apa yang kita diukur, kita diukur al-umur bi khawatimiha. Urusan itu diukur ketika yang last tu kan. Rajin, tiba-tiba ujung-ujung dah kaki apa ni, kaki perempuan kau, kaki tonggang kau, kejap yo, 2 hari yo meninggal kan. Yang tu yang kita nak minta Allah SWT lindung kita. Fitnatil mamat, fitnatil mahya wal mamat. Jadi kita jaga diri kita, jangan cakap yang bukan-bukan. Dia orang ni baru nak pergi masjid kan. Jadi jangan kita rasa macam tu. Masuk dah ke? Masuk. Okey, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang terakhir sekali dan daripada kejahatan fitnah ujian al-masih ad-dajjal. Yang pertama sekali, kenapa dinamakan al-masih? Al-masih ni maksud dia masaha, maksud dalam bahasa Arab sapu sampai bersih. Apa maksud dia? Dan di kalangan ulama mengatakan mata dajjal itu sebelahnya disapu ataupun tak nampak, sebab tu dinamakan masih. Sebelah buta sebelah tu bersih, tak ada. Masih tu sapu, maksudnya dia tak nampak. Jadi itu maksud masih. Ada yang mengatakan masih itu membawa makna dia ini akan sapu segala benda. Masih masuk kat situ, dibersihkan daripada segala kebaikan. Jadi apa sahaja yang datang daripada masih dajjal itu, semuanya adalah kejahatan. Itu balik dengan Masih Isa bin Maryam. Isa juga, Nabi Isa dipanggil Al-Masih. Tapi dia adalah yang membersihkan daripada kejahatan. Yang ni membersihkan daripada kebaikan. Dia akan bawa semua kejahatan. Itu maksud Al-Masih Ad-Dajjal. Okey, jadi yang ni saya nak kuatkan, nak jelaskan, iaitu tidak ada seorang nabi yang datang kepada yang diutuskan, macam mana hadisnya? Fa inna Allah lam yab'ath nabiyyan, sesungguhnya Allah tidak pernah mengutuskan seorang nabi illa hazzara ummatahu dajjal, kecuali nabi itu akan warning umat dia tentang dajjal. Setiap nabi yang datang daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, ini semua pernah cerita tentang dajjal, betapa bahayanya dajjal. Jadi yang ni juga kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita. Tapi sebelum dajjal datang, ada tak bentuk-bentuk macam dajjal ni? Ada. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada
jenis fitnah Dajjal ni boleh datang dari segi bentuk dan dari segi manusia itu sendiri. Bentuk tu maksudnya apa? Dajjal ni datang, dia tipu semua orang, dia bagi orang keliru, orang lalas sembah dia. Bagi orang confuse, bagi orang tak faham. Kan, sebab tu dia datang dengan syurga dan neraka. Nabi kata pilih yang mana? Kalau Dajjal datang bawa syurga dan neraka, pilih yang mana? Pilih neraka. Dia confuse orang kita rasa ni syurga. Kan? Jadi dia akan confuse. Jadi ada tak jenis-jenis manusia macam Dajjal ni? Ada. Kan, dia ada Twitter, dia ada Facebook. Kerja dia nak bagi orang confuse, bagi orang sesat, ajaran sesat. Yang ni, ini juga jenis-jenis Dajjal. Yang ni juga kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung daripada orang-orang macam ni. Tuan-tuan, jadi kita akan baca selepas tasyahud akhir, saya ulang balik, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nas'alullah ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan enggak azan?